Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-85 daripada Mushaf. Insya-Allah kita akan bersama-sama di surah An-Nisa ayat 38 sehingga ayat 44 insya-Allah. Ayat 38 sehingga ayat 44 daripada surah An-Nisa. Hari ini 21. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan baca tentang sambungan daripada apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada ini, iaitu muka surat 84. Jadi dalam muka surat 85 ni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, menyambung apa yang telah kita baca dahulu pada ayat 84, iaitu berkenaan dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang Allah Taala tak sukai. Kalau sebelum daripada ni Allah Taala menyebutkan tentang iaitu orang-orang yang bakhil dan juga orang-orang yang yaktum. Dua sifat iaitu Allah Taala sebutkan, iaitu yang pertama sekali orang-orang yang bakhil, dan mereka ini tidak menyuruh orang lain untuk melakukan menjadi pemurah, bahkan mengajak orang lain supaya sama-sama menjadi bakhil seperti mereka. Dan yang keduanya orang-orang yang yaktum, iaitu orang-orang yang menyembunyikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka agar orang lain tak minta daripada mereka. Jadi itu adalah dua jenis sifat yang Allah Taala tak suka kepada mereka. Jadi dalam muka surat ini insya-Allah kita akan tengok pula iaitu sambungan daripada tu. Allah Subhanahu wa taala mulakan insya-Allah dalam muka surat yang kita baca pada pagi ini, iaitu wallazina a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala sebut sini wallazina, iaitu orang-orang yang, iaitu sambungan daripada sebelum daripada ni, iaitu mereka-mereka yang bakhil, mereka-mereka yang yaktum, menyembunyikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan juga orang-orang yang yunfikuna, iaitu menginfakkan harta mereka. Kalau sebelum daripada ni ialah jenis ni orang yang tak mahu infak, yang bakhil, menyuruh orang supaya jadi bakhil, menyembunyikan apa, jadi mereka tak mahu. Ini jenis orang yang ketiga ni, iaitu orang yang mahu pula. Mereka ni mahu supaya infak, mereka nak infak. Ni jenis yang ketiga ni, mereka ni nak infak, tapi infak tu bila mereka ni berinfak ria'an nas, wallazina yunfiquna amwalahum, bila mereka tu menginfakkan harta mereka, mereka tu ria'an nas, mereka tu nak menunjuk kepada manusia. Buat tu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya orang kata mereka ni pemurah, supaya macam ni, dan sebagainya. Kemudian wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Seterusnya sifat yang keempat, mereka ni tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat. Maknanya mereka ni infak harta, tapi bukan untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka tak beriman pun, mereka tak percaya pun. Ini samalah seperti orang munafik, sebagaimana dalam tafsir Jalalain kata mereka ni lah orang munafik, dan juga sama seperti orang ahli Mekah pada masa tu yang tak beriman lah kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ni empat sifat yang kita dah tengok sini. Kenapa mereka tu jadi macam tu? Jadi Allah Taala sebut selepas tu, wa man yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Sesiapa yang menjadikan syaitan ini, siapa yang syaitan itu menjadi korin kepadanya. Jadi di sini ini Allah Subhanahu wa taala sebut ni ialah iaitu kenapa mereka jadi macam ni. Mereka ni jadi macam tu kerana apa? Kerana mereka ini mukhalatatus syayatin. Mereka ini telah bergaul dengan syaitan, bersama-sama dengan syaitan. Menjadikan kawan itu, syaitan tu jadi kawan mereka. Syaitan dah pegang mereka, syaitan dah korin kepada mereka. Korin tu maknanya sahabat, iaitu orang bersama-sama kan, sentiasa kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala satu kata, sesiapa yang mana syaitan telah menjadi korin kepadanya, telah menjadi sahabat kepadanya, telah bersama-sama dengannya, dia ni pun ikut sama dengan syaitan, maka Allah Ta'ala kata fasa'a qarina. Maka mereka itulah orang-orang yang fasa'a qarina, itulah kawan-kawan yang paling buruk sekali. Jadi siapa-siapa yang dah syaitan berkawan dengan dia, dia pun berkawan dengan syaitan, maka itu dah
Tak adalah. Kawan yang paling buruk sekali, paling jahat sekali adalah syaitan. Jadi dia akan menggalakkan lah orang buat macam tu tadi tu kan. Jadi ini adalah merupakan jaga-jaga kan amaran Allah Subhanahu Wa Taala kan kepada orang-orang ini. Selepas daripada tu ayat 30 ayat minta maaf ayat 8 yang tadi tu ayat 38 minta maaf ayat 38. Sekarang ayat 39. Apa Allah Taala kata? Wa madza alaihim. Perkataan wa madza alaihim. Wa madza alaihim ni kalau ikutnya dari segi bahasa Arabnya, dari segi nahunya, dari segi grammarnya, dia adalah pertanyaan. Madza alaihim. Apa kena dengan mereka ni? Gitu kan. Tapi sebenarnya soalan di sini adalah soalan dipanggil soalan istifham inkari. Persoalan, tapi persoalan nak marah sebenarnya. Apa masalah kamu? Itu kita terjemah mungkin bahasa Melayu kan. Kita kata wa maza alaihim. Apa masalahnya? Gitu kan. Apa kalau mereka ni gini apa yang susahnya? Gitu. Jadi wa maza alaihim. Apa ke atas mereka? Gitu Allah Taala kata, kalau mereka tu amanu billahi wal yaumil akhir. Kalau mereka tu beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, sebab mereka tak nak beriman tadi kan. Jadi kalau mereka beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, apa masalahnya? Susah sangat ke? Sakit sangat ke? Mereka ni jadi demam ke? Sepanjang hari, sepanjang tahun, kalau mereka ni beriman, tak ada masalah pun. Jadi perkataan ni Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada orang-orang kafir. Jadi kita jugalah kan sepatutnya akan berkatalah kepada orang-orang yang tak mahu beriman ni. Ini maknanya sebab inilah tanggungjawab kita, iaitu tanggungjawab kita ni berdakwah kepada manusia lain supaya manusia lain itu beriman. Jadi apabila kita dah berdakwah kan, menceritakan. Jadi kalau kita tak berdakwah, kita tak menceritakan, kita tak memberitahu, kita tak mengajak, itu masalah kita bukan masalah mereka. Jadi sekarang masalah kita yang pertama sekali ialah kita kena berdakwah. Bila Nabi, sebagaimana Nabi SAW berdakwah kepada mereka, tiba-tiba mereka tidak mahu beriman. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini, tengok kan, wa maza alaihim, layaklah bagi mereka, layaklah kita katakan kepada mereka macam tu kan. Apa kena ni masalah kamu ni? Kami dah ajak, tiba-tiba mereka tidak mahu beriman. Lau amanu, kalau beriman apa masalahnya? Lau amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Dan kalaulah mereka beriman dan mereka ni menginfakkan mimma razaqahumullah, apa yang Allah Taala telah beri kepada mereka. Bukankah benda ni pemberian daripada Allah? Allah Taala yang beri rezeki kepada kamu kan. Allah Taala beri semua kepada kamu kan. Sekarang ni apa masalahnya kalau kamu ni beriman? Kamu beriman dan kamu juga kamu infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa masalahnya? Wa kanallahu bihim alima. Allah Taala tahu bahawa mereka ni tidak mau beriman. Mereka ni nak riak. Mereka ni nak tak menjadi bakhil. Mereka tak nak kan. Padahal mereka semua tahu kan, mereka dulu tak ada harta-harta ni kan. Kemudian mereka ada harta tu. Allah Ta'ala beri harta kepada mereka. Allah Ta'ala beri kesenangan. Allah Ta'ala campakkan rezeki-rezeki ni kepada kamu kan. Kemudian kamu tak nak mahu iman, tidak mahu pula tu. Kamu nak berkawan dengan syaitan ni maknanya syaitan dah berkawan dengan kamu. Jadi Allah Ta'ala beri amaran tu kepada kita semua. Jadi jaga-jaga kan. InsyaAllah moga-moga kita semua tidak akan menjadi orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat ini iaitu sifat apa? Sifat bakhil, sifat yaktum, menyembunyikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian sifat infak kerana riak, dan kemudian yang keempatnya iaitu tidak mahu beriman dengan Allah, tidak mahu beriman kepada hari akhirat, iaitu ertinya tak yakin dengan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya terus, saya panjang takut suara okey harapnya orang yang mendengar sekarang ni boleh bagi respon kan untuk suara kita insya-Allah. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata, innallaha la yazlimu mithqala zarrah. Selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih yang beri respon. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu selepas daripada tu kan, dahlah Allah Taala kata Allah Taala akan beri. Kalau kamu ikhlas, kamu infak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana riak, Allah Taala akan beri kepada kamu. Allah Taala akan beri balasan kepada kamu. Jadi Allah Taala sebut di situ, Allah Taala kata innallaha la yazlimu mithqala zarrah. Kamu takut ke kalau kamu infakkan di jalan Allah? Kamu takut Allah Taala ni menzalimi kamu ke? Allah Taala tak menzalimi kamu. Kalau kamu infakkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan balas kepada kamu, akan beri balasan kepada kamu, sebab
innallaha la yazlimu, Allah Ta'ala ni tidak menzalimi. Maknanya kalau kamu infak banyak tu, Allah Ta'ala akan beri kamu, Allah Ta'ala akan kira, Allah Ta'ala akan tahu apa yang ada dalam hati kamu, niat kamu, Allah Ta'ala akan tahu. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi walaupun misqala zarrah. Misqala zarrah makna wazna zarrah. Makna zarrah tu dalam bahasa Arab asalnya ialah tu seekor semut yang paling kecil. Itu bagi bahasa Arab lah kan. Ada beberapa makna bagi zarrah ni dulu kalau moden ni kita kata atom. Atom. Kalau zaman dulu iaitu semut yang paling kecil. Itu nama dia zarrah. Ataupun tu yang nampak abuk tu kan. Kalau cahaya masuk pada pintu ketika panas jadi kita nampak bayangan tu, tiba-tiba kita nampak habuk berterbangan tu kan. Itu nama dia zarrah dalam bahasa Arab. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana benda yang paling kecil benda yang paling kecil ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Allah Ta'ala tidak akan menzalimi walaupun sebesar benda yang paling kecil sekali, Allah akan tahu. Wa in taku hasanatan, kalaulah ianya benda yang kecil tadi tu kan, zarrah tadi tu, sebesar kebaikan tu sebesar zarah tadi tu, wa intaku jika sekiranya benda tadi tu adalah kebaikan hasanah, yudha'ifha, Allah Ta'ala akan gandakan berapa? Allah akan gandakan 10. Allah Ta'ala akan gandakan sebesar yang diinginkan. Dan kalau infak, Allah Ta'ala gandakan 700 kali, confirm. Sebagaimana disebutkan kita baca dalam surah Al-Baqarah sebelum daripada ni kan, sebagaimana satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100 macam kalau padi lah kita katakan. Jadi macam itulah Allah Ta'ala umpamakan orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan beri kepada dia iaitu paling kurang 700 kali ganda. Tengok, bayangkan kan, kalau kebaikan biasa Allah Ta'ala akan berikan paling kurang 10. Baca Quran ke, sedekah ke, korban ke, hari raya ni kan jadi Allah Ta'ala akan paling kurang 10. Tapi selebih tu wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah Ta'ala boleh beri paling kurang 700 kalau infak pula, kemudian mungkin lebih lagi tu, ikutlah, kita tak tahu berapa kan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata sini kan, bukan sekadar Allah Ta'ala ni menzalimi. Ada orang infak Allah Ta'ala tak tahu ke, tak zalim lah, tak beri kepada Allah Ta'ala ni bukan manusia. Kalau manusia mungkin ada zalim, ada lupa, ada tak tahu, ada tak ingat, tak catat dan sebagainya. Allah Subhanahu Ta'ala walaupun misqala zarrah. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala kata sini, iaitu apa yang Allah Ta'ala katakan, selepas daripada tu dahlah yudha'ifu, Allah Ta'ala kata wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Selepas daripada mudha'afah tu, pada gandaan tu, Allah Ta'ala akan beri, dia kata ajran azima, pahala yang sangat besar, masya-Allah kan. Jadi selepas daripada tu, itu ayat yang ke 40. Seterusnya ialah ayat yang ke 41. Ayat yang ke 41. Jadi ayat ini ada sebab nuzulnya ataupun dikatakan oleh beberapa ulama kan, iaitu ada beberapa hadis yang kita tengok nanti. Apa makna dia dulu? Kita tengok ayat 41 kan. Ayat 41 ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kita tengok kan, fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, bagaimana, ini persoalan pun bukan soalan nak tahu kan, kaifa ni kalau ikut bagaimana nak tahu, bagaimana saya tak tahu terhadap satu benda kan, jadi saya tanya bagaimana buat tu, bagaimana buat kuih, bagaimana buat sembelih lembu, contohlah kita kata kan, bagaimana. Tapi bagaimana sini bukan pertanyaan Allah Ta'ala nak tahu, tak. Allah Ta'ala nak cerita kat sini, nak takutkan, ini nak cerita tentang keadaan di hari kiamat nanti. Keadaan di hari kiamat nanti kan, bagaimana agaknya nanti, bagaimana hari kiamat, menakutkan. Bagaimana agaknya nanti, iza ji'na min kulli ummatin, apabila Allah Ta'ala bawakan, makna dari akhirat tu Allah Ta'ala bawakan orang-orang kafir ni, orang yang tak nak mau beriman ini, kamu semualah, yang tadi kan kita ceritakan Allah Ta'ala ceritakan tentang orang, kalau kamu tak nak beriman, bagaimana nanti kamu akan dibawa dengan, setiap daripada kamu ni akan ada bisyahidin, dengan saksi. Siapa saksi sini? Saksi di sini ialah para anbiya. Jadi ulama tafsir kata, sama ada Al-Wasiq daripada tafsir Al-Azhar ke tafsir jalan lain ke, dia kata maksud syahid sini ialah anbiya, iaitu para nabi. Nanti setiap umat nanti akan dibawa pada nabi, sebab Allah Ta'ala mengutuskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Setiap umat tu Allah Ta'ala kata diutuskan rasul. Tak ada umat yang
yakhlu, yang kosong, yang tak ada rasul. Semua ada rasul. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sebelum daripada ni ada umat masing-masing kan. Tak kira dia ni orang Afrika ke, orang Eskimo ke kan, orang Red Indian ke, akan ada tu, ada rasul mereka. Jadi cuma kita tak tahulah kan siapa tu kan. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rasul setiap kepada mereka tu. Jadi Allah Taala kata setiap daripada mereka ini nanti akan dibawa kan dengan seorang syahid. Dengan seorang saksi, iaitu para nabi itu kan saksi supaya menceritakan kepada Allah, menjadi saksi bahawa mereka telah menyampaikan apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka, kepada umat ini, kepada bangsa ini dan sebagainya. Cuma mereka ni akan berbohong dan sebagainya kan. Wajidna bika, kemudian Allah Taala kata, dan kamu wahai Muhammad, wajidna bika, dan kami akan bawa kamu wahai Muhammad, ka tu kamu, ala haulai, di atas umat kamu, di atas mereka, iaitu mereka tu ialah umat kamu, syahida, kamu akan menjadi saksi ke atas umat kamu, iaitu apa? Kamu telah menyampaikan. Ayat ini menakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam takut, maka apatah lagi kita kan. Kita ni bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku di depan kita ni kan. Dipanggil sebagai syahadatul haq, sebagaimana kita sebut dalam surah Al-Baqarah dulu kan. Syahadatul haq artinya ialah kita ni menjadi saksi, umat ini akan katakan bahawa mereka tak tahu tentang Islam. Umat yang sekarang yang hidup pada masa kita ni kan, mereka tak tahu tentang Islam. Jadi siapa yang bertanggungjawab? Nabi dah tak ada dah. Kitalah sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjadi penerus kepada Nabi ni untuk menyampaikan Islam ni kepada orang yang hidup pada hari ini. Jadi oleh kerana itu, ini yang juga menakutkan kita. Jadi ayat ini, hadis ini, ayat ini disebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan, mesti dia akan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain, disebutkan iaitu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali itu pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, bacakan Quran. Jadi Ibnu Mas'ud terkejutlah, bukankah Quran ni turun kepada kamu ya Rasulullah kan? Nabi SAW kata, ya betul, tapi aku suka untuk mendengar orang lain bacakan untukku. Jadi Ibnu Mas'ud telah bacakan surah An-Nisa. An-Nisa ni lah kan maknanya. Jadi bila Ibnu Mas'ud baca sampailah kepada ayat ni. Bila sampai kepada fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, bila sampai kepada ayat ni Nabi kata amsik, ataupun ada setengah riwayat kata hasbuk, maknanya cukup, stop ya Ibnu Mas'ud, stop. Dan Ibnu Mas'ud berkata, pada masa tu aku nampak air mata Nabi mengalir deras. Jadi ini adalah yang berkaitan. Jadi kalau kita baca, kita mesti sepatutnya akan rasa takut bila baca ayat ni. Kenapa? Kerana kita akan bertanggungjawab pada umat pada hari ini, umat Nabi Muhammad SAW yang hidup pada hari ini, untuk kita sampaikan kepada mereka. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Allah Ta'ala sebutkan lagi untuk mengingatkan manusia kan tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Allah Ta'ala kata pada hari itu yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir ni suka sangat kalau boleh mereka akan kata kan, orang kafir dan orang yang wa'asawur rasul, orang-orang yang engkar pada rasul, orang yang tak suka pada rasul, orang yang bermaksiat kepada rasul, iaitu tidak patuh kepada Nabi ni. Jadi orang kafir dan orang tak patuh pada Nabi ni, orang yang engkar kepada Nabi ni, orang yang tolak Nabi ni, mereka pada hari itu Allah Ta'ala ingatkan mereka ni lau tusawwa bihimul ard, kalau ikutnya diratakan bumi ini, maksudnya ialah mereka tu menjadi sebahagian daripada bumi itu, mereka boleh masuk dalam bumi itu, ataupun sebagaimana dalam ayat yang lain mereka akan berkata ya laitani kuntu turaba, bestnya kalau boleh jadi tanah, aku nak jadi tanah. Maknanya apa? Supaya tak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari tu, pada hari kiamat tu, barulah semua masing-masing takut. Tapi sekarang sepatutnya Allah Ta'ala ingatkan sekarang supaya kita ni tak akan menjadi orang-orang yang macam tu kan. Orang-orang yang asawur rasul, orang-orang yang engkar kepada rasul, orang-orang yang benci kepada rasul, orang-orang yang tak suka, tak nak ikut perintah Rasul SAW. Wala yaktumunallaha haditha, dan mereka pada hari itu tak boleh menyembunyikan apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang kata dalam setengah riwayat, dalam setengah ayat ada menyatakan bahawa mereka ni nak kata kami tak syirik, ada ayat yang macam tu kan. Tapi Ibnu Abbas kata betul, pada mula-mula memang mereka ni kata macam tu. Mula-mula mereka menolak, mereka kata tak ya Allah, kami ni bukan syirik. Tapi selepas daripada
Selepas daripada Allah Ta'ala pun mempercakapkan, iaitu kulit bercakap, mulut bercakap, bukan mulut ditutup pada masa tu, kulit bercakap, hidung bercakap, mata bercakap, anggota semua bercakap pada masa tu, barulah mereka tidak boleh menyembunyikan apa-apa lagi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh sembunyikan apa-apa lagi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kan semua benda akan bercakap pada masa tu, akan menjadi saksi ke atas kita. Nak sembunyi apa lagi? Boleh lari lagi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wala yaktumu haditha. Adahlah kita ni, kita takut sangat pada masa tu, kan takut kena hukum, maka kita nak boleh jadi di tanah, dan lepas tu pula tu dah tak boleh nak sembunyikan apa-apa lagi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah. Seterusnya ialah ayat tentang beberapa hukum, iaitu hukum yang berkaitan dengan sembahyang, tak boleh sembahyang ketika mabuk, dan kemudian seterusnya iaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan tayammum. Jadi ayat sekarang ayat 43, ayat menceritakan tentang tayammum. Jadi kita tengok sini kan, ayat ini part yang pertama daripada ayat ini telah dimansuhkan, iaitu dibatalkan hukumnya. Iaitu apa? Iaitu termasuk dalam perkara-perkara yang pengharaman arak. Arak memanglah pada asalnya adalah tidak haram pada awal Islam, kemudian tu diharamkan sedikit, dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa arak ni tak bagus. Kemudian selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata jangan, sebab setengah-setengah daripada sahabat ni ada diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sekali tu kan dia menghadiri satu jamuan yang dilakukan oleh, yang dibuat oleh seorang sahabat tu kan, jadi dia bagi arak lah semua kan, mana ada arak, jadi dia kata dia pun minum arak pada masa tu, kemudian mabuk. Jadi bila mereka ni mabuk, sahabat-sahabat ni mabuk, jadi mereka pun pada tu masuk waktu sembahyang, jadi mereka pun pergi sembahyang. Bila mereka pergi sembahyang, mereka pun bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi dalam ayat Qul ya ayyuhal kafirun ni, antara konten dia ialah kan, la na'budu, kan kami ni kami ni kami ni tidak menyembah, gitu, tidak menyembah apa yang kamu sembah, gitu kan. Jadi baca insya-Allah surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun tu. Kemudian jadi dalam ayat tu kata kami tak sembah apa yang kamu sembah. Tapi bila mereka ni dah mabuk kan, mereka baca apa? Mereka baca pun kami sembah apa yang kamu sembah. Pula jadi terlintang pukang jadi. Bila dah mabuk ni kan, baca lintang pukang sekali kan. Jadi sebab itulah maka selepas daripada tu turunlah ayat ni, iaitu akhirnya Nabi SAW berkata, siapa-siapa yang mabuk jangan dekati masjid kami, jangan dekat untuk semayang kan. Maknanya kena hilangkan. Jadi maksudnya sini lah, jangan kamu cari pasal mabuk bila dah dekat nak semayang. Kalau lepas semayang, jadi sahabat kata kami lepas semayang barulah minum, kalau nak minum pun. Jadi pada masa tu arak tu tak haram lagi. Tapi selepas daripada tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak puas hati juga lah. Ya Allah, tolonglah ya Rasulullah, tolonglah beri sikit masalah arak ni kan, yang boleh. Jadi akhirnya turunlah ayat yang terakhir tentang arak ni, iaitu fajtanibu, tinggalkanlah arak ni. Jadi Sayyidina Umar pun kata intahaina, kami berhenti dah, kami berhenti Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala kata fajtanibu, tinggalkan. Jadi dalam ayat ni yang pertama sekali, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kamu dekati sembahyang, iaitu jangan kamu dekati, makna tempat sembahyang lah kalau ikut makna kan, tempat sembahyang, jangan masuk sembahyang, ataupun jangan, setengah tafsir kata la tusallu, jangan kamu sembahyang ketika kamu wa antum sukara, dalam keadaan kamu ni mabuk. Kemudian hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu ta'lamun, kamu faham apa yang kamu kata, kamu tahu apa yang kamu kata. Sebab tadi yang kita cerita kan, mereka dah baca merapu-rapu tadi kan, tak? Qul ya ayyuhal kafirun dah merapu-rapu tadi tu. Jadi hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu ni, kamu sedar apa yang sedang kamu baca ni, apa yang sedang kamu katakan. Selepas daripada tu habis ayat tu, ayat ni lah yang dikatakan bahawa turun pada awal, dan kemudian telah dibatalkan hukumnya, dimansuhkan hukumnya dengan pengharaman yang dimansuhkan dengan ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90 yang akan kita bacalah nanti insya-Allah. Bila kita tak tahu lagi, insya-Allah, harapnya insya-Allah kita akan sampai situ. Kemudian Allah Taala kata situ lepas tu kan, wala junuban, janganlah pula orang-orang yang berjunub itu
illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Di mana pula ayat ni? Ayat ni maksudnya jangan dekati masjid, jangan lalui masjid, wala junuban, dan begitu juga orang-orang yang berjunub jangan berada di dalam masjid, illa abiri sabilin, melainkan mereka tu nak lalu saja. Nak lalu saja. Kalau nak lalu tak kisahkan, hatta tagtasilu, sehinggalah mereka mandi. Jadi semua ulama lah semua, kalau kita ada 4 mazhab kan, 4 mazhab fiqh yang besar, 3 mazhab kata memang tak boleh, kecuali mazhab Hambali, mereka mengatakan bahawa boleh kalau dah ambil wuduk. Ini adalah pandangan mereka kan. Jadi ini pandangan fiqh ni ada sedikit perbezaan lah sikit-sikit sini kan. Tak apa, jadi kita tak pergi detail. InsyaAllah kan, harapnya sahabat-sahabat semua yang mengikuti kita ni dapat melihat kepada berbincang perkara ni, perbincangan lebih detail dalam buku-buku fiqh insyaAllah. Jadi secara umumnya dalam mazhab kita Syafi'i ialah bahawa orang-orang yang berjunub tak boleh masuk ke dalam masjid, tak boleh berada dalam masjid kecuali untuk melalui sahaja kalau tak ada jalan lain kemudian Allah SWT kata itu, wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, dan ataupun au ala safarin, ataupun kamu berada dalam musafir, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, ataupun salah seorang daripada kamu ni datang daripada ghaid. Ghaid itu maknanya ialah tempat yang disediakan untuk buang air. Maknanya datang buang air lah, maknanya datang buang air. Allah Ta'ala gunakan bahasa yang sangat lembut sini kan. Bila kamu buang air, au lamastumun nisa, ataupun ada bacaan au lamastumun nisa. Ada 2 bacaan situ lamastumun nisa, au lamastumun nisa. Sebab itulah ada perbezaan sini pandangan dari segi apakah yang membatalkan wuduk ni. Adakah menyentuh perempuan ataupun adakah bersama-sama dengan perempuan, iaitu menyetubuhi. Jadi ini maksud sini itu ada perbezaan pendapat ulama kan ada 2 mazhab fiqh macam ni, ada mazhab fiqh macam ni, ada mazhab fiqh ni, minta maaf bukan 2 tapi ada mazhab fiqh macam ni, berbeza pendapat tu. Aula mastumun nisa, kemudian falam tajidu ma'an, selepas daripada perkara beratas berlaku tu, kecuali orang sakit tadi tu, tiba-tiba kamu tak dapat air, tak ada air. Kenapa disebut safarin? Sebab biasanya safarin ni orang musafir lah yang susah nak dapat air. Kalau di dalam tempat mukim, tempat keadaan biasa mudah dapat air. Tapi tak mesti maknanya kalau orang yang bermukim tu kalau tak ada air maka tak boleh tayamum. Bukan, boleh tayamum juga tapi biasanya ialah mereka ni ialah orang musafir yang susah dapat air. Jadi selepas daripada sifat-sifat tersebut tu, Allah Ta'ala sebut tu, itu adalah kita ada ulama kata itulah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi maknanya sini Allah Ta'ala kata falam tajidu ma'an, maka tiba-tiba kamu tak dapat air, tak jumpa air, fatayammamu, maka hendaklah kamu tayammum. Jadi tayammum tu asalnya asal maknanya iqsudu, maknanya carilah gitu kan, carilah apa, ba'da dukhuli waqti, selepas daripada masuk waktu. Tapi syarat dia tayammum tu mesti selepas dapat waktu, maknanya pergilah kepada tanah. Jadi tanah ni tak payah cari sangat, memang ada lah tanah tu kan, clear ni kan. Allah Ta'ala kata sa'idan tayyiba, tanah yang suci, tanah yang baik, tanah yang bersih semua kan. Famsahu biwujuhikum, maka sapulah muka kamu, wa aydiyakum, dan kemudian tangan kamu sehingga siku. Selepas daripada itu maknanya tayammum lah, cara tayammum kan. Innallaha kana afuwan ghafura, Allah Ta'ala kata dia ni maha afu maknanya Allah Ta'ala pemaaf, maknanya mudah. Allah Ta'ala ni nak mudahkan kita, bukan nak susahkan kita. Dah kalau tak ada air, kalau dah sakit tak boleh guna air, kenapa nak guna air kejut? Jadi begitulah maknanya kan. Allah SWT kata dia ni nak maha pemudah, nak mudahkan kita, maha pemaaf, dia tak kisah insyaAllah kan. Yang penting tu ialah kita tu, hati kita tu ialah buat. Jadi Allah Ta'ala guna kata sini, gunakan tanah. Makna sini di mana tempat tak ada tanah atas dunia ni? Semua ada tanah kan, kecuali orang tu yang pelik sangat kan, air pun tak dapat, tanah pun tak dapat, dia terkurung dalam peti besi ke kan, ataupun dia duduk dalam lift ke, tak boleh keluar kan dah. Sebab apa, lift mati situ kan, tak ada orang boleh tolong dia, contohlah kan. Tapi kalau dalam keadaan biasa ni kan, berjalan di padang pasir, berjalan di mana ke, mesti ada air. Ataupun kalau tak ada air, ataupun kalau tak boleh guna air, gunalah tanah kan. Maknanya kalau orang tu tak boleh guna air, tak boleh guna tanah juga, itu pelik lah kan. Jadi seterusnya itu ayat yang ke-43 tentang hukum-hukum yang berkaitan perkara yang membatalkan wuduk, kita boleh katakan majoriti ada di sini. Kemudian seterusnya ialah perkara-perkara yang membolehkan tayamum, dan juga Allah Ta'ala apakah benda yang boleh digunakan tayamum dan bagaimana nak tayamum, ada dalam ayat yang kita bacakan tadi, itu ayat 43. Ayat seterusnya ialah ayat 44. Allah Ta'ala kata alam tara ilal lazina utu nasiban minal kitab. Allah Ta'ala minta kepada kita yang tidakkah kamu tengok, makna Allah Ta'ala menyuruh tu
Cuba tengok sikit, cuba fikir sikit. Maknanya sini kan kita boleh tengok orang tak beriman kan, orang kafir, kita Allah Taala suruh kita ni tengok kan. Tengok fikir. Tara ni maknanya bukan tara lihat dengan mata saja, tapi tara maknanya ialah berfikir. Cuba fikir sikit, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Orang-orang yang dapat sebahagian daripada kitab mereka dapat sebahagian daripada kitab, maknanya the whole kitab tu mereka dah ubah dah. Siapa orang yang diberi kitab ni? Orang Yahudi dan juga orang Kristian. So majoriti depan kita sekarang adalah orang Kristian, orang Yahudi kan. Orang Yahudi, orang Kristian. Jadi depan kita ni ada mereka ni, kita tengok kan. Allah Ta'ala kata cuba tengok, cuba fikir sikit mereka ni kan. Kamu tak tengok ke? Mereka ini yashtaruna ad-dalalata. Mereka ni membeli kesesatan bil huda maknanya. Allah Ta'ala tak sebut sini bil huda, tapi di tempat lain ada kan. Maknanya mereka tu mengambil kesesatan huda ada depan mata mereka, tapi mereka tolak. Huda tu maknanya sebelum daripada zaman Islam lagi mereka dah ada dah kitab mereka tu kan. Mereka dah dipanggil oleh Allah SWT sebagai ahli kitab. Jadi tapi kenapa mereka tak guna kitab, tak faham kitab tu? Jadi itulah sebab tu Allah kata ada petunjuk tapi dijual petunjuk tu. Dia ambil apa? Dia ambil kesesatan. Jadi Allah Ta'ala yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Dan mereka ni yang peliknya nak pula supaya an tadillus sabil, kamu pula sesat seperti mereka. Maknanya mereka ni bukan semata-mata mereka ni sesat. Mereka dah lah sesat. Mereka nak supaya kamu pun sesat seperti mereka juga. Jadi inilah maknanya Allah Ta'ala ingatkan kita kan, bahawa orang-orang kafir ni kalau kita katakan adakah mereka nak kita pun sesat macam mereka? Ya, betul. Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa mereka pun nak kita ni jadi sesat seperti mereka, supaya dapat bersama-sama dengan mereka, supaya jadi sesat macam mereka. Dahlah mereka sesat kan. Jadi itulah peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Bila kita baca Quran, kita ingat kan bahawa bahayanya kita ni jaga-jaga dan sentiasa berfikir kan bahawa orang kafir itu inilah perbuatan mereka kan. Bila kita tengok orang yang tak beriman, tanggungjawab kita ialah dakwah kepada mereka, ceritakan kepada mereka tentang Islam dan sebagainya, sebagaimana kita baca ayat tadi kan. Supaya ni kita ni menjadi saksi ke atas umat manusia pada hari ini dan selepas daripada kita fikirkan bahawa mereka disesatkan. Itulah yang ada dalam pemikiran kita sepatutnya kan. Bukan hanya fikir mereka ni hebatnya, mereka ni agungnya, mereka ni teknologi tinggi. Bukan fikir tu saja kan. Yang tu untuk kita belajar, kita ambil ilmu daripada mereka tu, tapi jangan kagum dengan mereka kerana mereka ni adalah orang-orang yang telah menolak kebenaran dan mengambil kesesatan. Dan mereka ni nak supaya kita menjadi sesat seperti mereka. Wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi insya-Allah di sesi akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.